سلاما على عباده اصطفى صلى الله عليه وسلم عليهم أجمعين. ففهمنا سليمان كلما آتينا حكما وعلما وسخرنا مع دول الجبال يسبحن وظل كنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب محمد صلى الله عليه أجمعين. اللهم ارزقنا فهما وحكمة والعقل وارزق برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، ارزقنا فهم النبيين والعلماء العاملين، حفظ المرسلين وإمام المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita diletak lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan majlis ilmu ini menjadi amal soleh yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam An-Nawawi menyatakan bahawasanya majlis ilmu itu adalah majlis yang sangat besar pahalanya, sehinggalah para malaikat begitu ramai turun kerana letaknya terubuh, kerana dia redha kepada penuntut-penuntut ilmu. Maka sebab itulah Imam An-Nawawi menyatakan kita doa pada Allah dengan ikhlas hati kita supaya majlis yang kita duduk ini, yakni majlis ilmu, menjadi amal soleh yang sangat dikasihi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Pada malam ini kita sambung lagi pada kata syahdam, pada kata lagi lazim pada adat serta muslimin. Cuma pada kata qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Dan engkau tegar mereka itu perbuatan yang maksiat jika engkau lihat mereka itu mendengar pengajaranmu, dan yang hasil daripada adab mereka itu bahawa jangan engkau perbuat suatu perbuatan melainkan yang disukai hati mereka itu, dan jangan dibenci mereka itu jika tiada engkau ketahui akan adakah perbuatan ini ku benci mereka itu, maka tilik olehmu pada dirimu jika ada perbuatan itu benci padamu, nescaya pada mereka pun benci, kerana hati sama hati itu bersaudara. Dan jika ada engkau itu soleh, tiada benci hatimu yang seperti yang demikian, maka tilik olehmu akan perangai segala manusia. Jika ada perbuatan demikian itu benci hati yang kebanyakan mereka itu, maka jangan engkau perbuat seperti yang demikian itu pada hak mereka itu. Inilah cara neraca, yakni cara yang lebih adil pada timbangan yang ditimbang dengan dia segala perangai manusia. Qala musannif rahimahullahu taala, di antara lagi adab yang dinakal oleh musannif pengarang kitab kita ini, ulama yang hebat, ia menyatakan iaitu hendaklah kita tegar mereka itu dengan perbuatan yang maksiat. Kalau saudara kita buat maksiat, maka kita disuruh tegar. Itu berpandukan kepada hadis yang masyhur yang selalu kita dengar, iaitu wa illam man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi. Bila kamu tengok kemungkaran, maksiat, maka hendaklah kamu tegar dengan tangan kamu ataupun kuasa yang ada pada kamu tu. Jika tidak kamu mampu, dengan lidah. Jika tidak dengan lidah, maka dengan hati. Itulah sedha'ah iman. Jadi engkau tegar perbuatan yang maksiat itu. Jika engkau lihat mereka itu mendengar pengajaranmu, jadi kita tegar mereka yang boleh mendengar pengajaran. Maknanya kalau kita tegar orang ini, maknanya dia boleh mendengar pengajaran kita, nasihat kita, dia boleh ikut. Sedangkan dia duduk maksiat, kita tegar dia, kita rasa dia ni boleh, tak masalah,
Dia buat maksiat, kita tegur dia, tak apa, tak ada masalah, maka tegur olehmu. Tetapi kalau kita dia buat maksiat, kita tegur dia, takut jadi benda lain pula, bahaya pula, memudaratkan kita, agama kita, dunia kita, maka tak perlu tegur, hanya benci perbuatan yang mereka laku tu. Itu yang disebut oleh para ulama. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Dan yang hasil daripada adat mereka itu bahawa jangan engkau perbuat suatu perbuatan melainkan yang disukai hati mereka itu. Dan yang hasil pada adat mereka itu, nak supaya hasil adat berlaku kepada orang yang kita tegur itu, maka jangan engkau perbuat suatu perbuatan melainkan yang disukai oleh hati mereka itu. Salah satunya adat sesama Islam ni, sesama Muslim, kita disuruh buat perbuatan yang disukai oleh hati manusia. Rasulullah SAW nyatakan manusia ni dia kasih kepada orang yang membuat baik pada dia. Itu fitrah manusia. Sebab asal kejadian manusia ni ialah Hanif ni cenderung ke arah kebaikan. Itu makna Hanif. Hanif, nama Hanif, makna cenderung ke arah kebaikan. Hati nurani manusia itu panggil dicipta oleh Hanif. Dia cenderung ke arah kebaikan. Jadi sebab itulah apabila orang buat baik pada kita ke, tak kira kita buat baik pada orang ke, memang sifat manusia ni dia suka orang buat baik pada dia. Dia tak sedar dah kebaikan orang buat pada dia tu, orang nak ambil kesempatan ke, orang nak buat jahat ke apa ke, dia tak sedar dah masa tu. Kerana dia terpedaya dengan kebaikan itu sendiri. Kerana sifat fitrah manusia itu cinta kepada orang buat baik pada dia. Jadi sebab itulah hati ini dalam kitab ini menyatakan jangan kau perbuat suatu perbuatan melainkan yang disukai oleh hati manusia. Ini benda yang halal selagi tidak bercanggah. Yang mana kita buat sesuatu perbuatan tu yang manusia suka adalah perbuatan yang halal, bukan perbuatan yang haram. Ada perbuatan yang haram, maka itu tidak boleh, dosa. Dan jangan dibenci mereka itu. Jangan buat manusia benci. Jangan buat perbuatan yang mana manusia benci pada kita. Maknanya saja nak suruh orang benci, tak boleh. Kalau kita buat perbuatan betul, tiba-tiba ada orang benci, itu tak ada masalah. Sebab Al-Imam Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah berkata, iaitu jangan kamu berbimbang jikalau manusia membencimu, kerana di saat itu Allah Azza wa Jalla dan para malaikatnya mencintaimu. Itu Sayyidina Ali menyatakan. Maknanya kalau kita buat jalan betul, jalan baik, tiba-tiba ada orang benci kita, maka itu kita tak payah layan. Sebab di saat itu iaitu orang benci kita, tapi Allah dan para malaikatnya cinta kepada kita. Tetapi kalau saja nak suruh benci, ada sebab musabab apa, maka tak boleh, kerana dia terkeluar daripada adat sesama Islam. Adat sesama Islam ni tak boleh kita nak suruh saja orang, nak suruh orang benci pada kita, buat perbuatan-perbuatan yang orang jadi benci, tak boleh. Dan jika tiada engkau ketahui adakah perbuatan itu dibenci mereka itu, jadi iaitu jika tiada engkau ketahui adakah perbuatan ini ni yang kita buat ni iaitu dibenci mereka itu atau tiada, kaf tu makna di, dibenci mereka itu. Jadi jika kita tak tahu perbuatan kita ni orang benci atau tidak, perbuatan diri kita buat sesuatu tu orang benci ke tidak ni, maka tilik olehmu pada dirimu. Maka ketika itu tilik pada diri kita. Tu kita nak buat satu perbuatan, kita tak tahu ni perbuatan orang dibenci atau tidak ni, maka kita tilik pada diri kita. Betul ke kebenaran kita nak buat tu perkara betul sungguh ke, ataupun perkara yang hanya nak menunjuk, nak riak dan sebagainya.
Tapi kalau perkara itu betul-betul sungguh, dipersilakan kita buat. Kalau kita buat kadang orang benci pada kita, maka jangan bimbang, kerana Allah dan para malaikat bersama dengan orang yang kita benci, orang yang benci pada kita, sebab kita buat perbuatan yang betul. Itu dia sama dengan suatu hadis Nabi SAW yang Rasulullah pesan kepada Abu Zar. Rasulullah pesan Abu Zar suatu hari, iaitu tentang pelatihan pemimpin ni. Rasulullah kata, mu jangan minta sesuatu jawatan nak jadi pemimpin, jangan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala ni tidak akan bersama dengan kamu. Jika kamu orang lantik menjadi pemimpin, jadi sekian-sekian suatu jawatan ke ataupun jenis kehadapan, itu lain cerita. Orang lantik kita, orang suruh kita, kita tak menunjuk pun diri, kita tak ambuh, kita lebih beri kepada orang yang lebih layak. Tapi orang nak kepada kita, orang nak suruh kita jadi pemimpin, orang nak suruh kita jadi wakil rakyat, maka ketika itu Allah memberi rahmat, pertolongan kepada mereka ni. Tapi kalau bila seseorang itu nak sangat jadi pemimpin, nak sangat jadi wakil rakyat, nak sangat ke hadapan, nak menunjuk diri semata-mata nak masyhur, ataupun iaitu aradud dunya qalil, habuan dunia yang sedikit tu, maka Allah Ta'ala tidak akan tolong bersama mereka itu. Tidak akan tolong, tidak akan bersama. Dia sama juga dengan hadis yang ulama sebut dalam kitab ni. Kerana ulama dia ambil dari kitab, dia kata begini, kerana dia rujuk pada hadis Nabi SAW. Yang ni mana? Jika kita buat sesuatu perkara yang baik, tiba-tiba ada orang benci, maka jangan bimbang, kerana Allah dan para malaikat bersama dengan kebaikan. Kerana sebab apa? Seseorang itu buat kebaikan tu, wa ihadzul malaikah, itu kerana ilham daripada malaikat. Ilham daripada malaikat. Wa ihadzul malaikah yad'u bil haqq wa yabtul batil. Malaikat dia bisik pada telinga pada hati manusia ni, dia menyeru ke arah kebaikan dan dia membatalkan yang batil. Itu malaikat, ilham malaikat. Mana kita kata tugas malaikat Jibril lah. Tugas malaikat Jibril. Tugas malaikat Jibril ni daripada nabi-nabi tak ada dah. Dia pergi kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Dia khabar ni buat kebaikan begini, ni begini, ni. Adapun syaitan, mari ilham juga syaitan, dia menjuruh ke arah yad'u ila batil. Dia memanggil, dia mengajak kamu ke arah kebatilan, wa yabtilul haq, dan membatalkan yang hak, yang betul. Tu syaitan. Tu syaitan dia bisik pada telinga seseorang tu. Dia mengajak ke arah yang batil, kepada yang salah, dan dia membatalkan yang batil. Dia kata hak betul, jelas dah hak betul, dia batal, dia kata tak betul. Itulah bisikan daripada syaitan. Jadi manusia ni, orang mukmin, dia akan ada dua godaan. Melainkan orang mukmin itu sentiasa dalam ibadah kepada Allah, dalam sentiasa utuskan malaikat. Allah Ta'ala utuskan malaikat, iaitu untuk membenarkan hati orang ni jadi baik, begini. Cuma kena berhati-hatilah. Kena berhati-hati, maksudnya kita duduk makam begini ni banyak cubaan. Salik, kita duduk makan salik sekarang ni, makam jalan ke hadratillah, nak bertemu Allah, nak tu tengah berjalan. Ibarat kita berjalan atas jalan lah, Imam Ghazali yang kita pun selalu dengar. Ibarat kita berjalan di atas jalan raya ni, kita tak boleh jalan laju kalau ada bonggok. Bonggok tu, naik motor ke, naik motor ke, kereta ke, tak boleh kita berjalan tiba-tiba ada bonggok di hadapan tu. Aqabah, panggil Aqabah di hadapan, kita langgar juga. Tengok keadaan kita macam mana. Rosak kereta ke, rosak rintaya ke, motor ke apa ke, ataupun kereta ataupun kita sendiri bermasalah. Itu bahaya. Maka begitu juga dalam kita nak menjalan hati ke hadratillah ni, salik ni, dia akan banyak cubaan-cubaan. Begini, cubaan begini, nak buat ibadat payah dengan berlawan dengan mujahadah nafsu lagi lah, begini, dah masuk manusia lagi lah, dah masuk syaitan lagi, begini. Banyak akabah.
tu ataupun tipu daya Allah. Allah pun dia ada tipu daya juga. Bukan Allah tu nak menipu, nak panggil musnah kita, tapi Allah nak menguji. Allah beri suatu, contohnya Allah beri nikmat. Allah Taala nak tengok nikmat tu ke arah mana. Itu salah satu tipu daya Allah. Kalau kita seorang tu guna nikmat itu ataupun dalam ibadah tu untuk ikhlas pada Allah, maka itulah jalan selamat. Maka sebab itulah Allah dia nak menguji manusia. Tu. Hatta para ulama menyatakan kehidupan dunia ni penuh dengan ujian. Sehingga sampai ke mati pun dia ajar lagi. Macam talqin tu. Dia ajar. Si fulanah bin si fulan bin si fulanah sekian-sekian. Contohnya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha kaya dan maha hidup dan maha mati, maha menguruskan tadbir alam ini. Sesungguhnya dia menciptakan mati dan hidup ini untuk menguji kamu, sama ada kamu ni orang beriman ataupun orang yang kecewa. Itu talqin tu. Ulama siapa buat begitu? Kerana kehidupan dunia ni dia ada ujian gini macam-macam. Sebab nak jalan ni bukan senang, nak jalan ke hadratillah. Tu melainkan orang yang sentiasa hati gantung pada Allah Subhanahu wa taala. Bab kata Abdullah ibnu Mubarak, iaitu jalan selamat ialah kamu sentiasa berbanyak ibadah, sama ada ibadah badan ataupun ibadah lisan tu. Itu di antaranya. Jadi sebab itulah bisikan syaitan ada, bisikan ilham daripada malaikat pun ada. Jadi kalau kita buat suatu perkara yang baik, perkara yang betul dah, maka jangan bimbang. Dia sama juga dengan orang yang dia itu dilantik menjadi pemimpin. Dia tak habis jadi pemimpin, dia tak menunjuk pun. Tapi Allah orang tolak dia jadi pemimpin. Dia orang letak dia jadi menteri ni. Tapi kalau tu dari zahir awal dah duduk nak sangat jadi pemimpin, nak sangat gini macam-macam kena buat fitnah gini macam-macam kerana semata-mata nak pegang jawatan tu, maka Allah sama sekali tidak akan bersama dengan golongan ini. Maka dia mengetah ke, dia pegang suatu jawatan ke, itu hanya nafsu dia, dengan nafsu dia saja, bukan bersama dengan Allah. Berbeza dengan orang yang Allah Ta'ala dia berbeza dengan orang yang orang lantik dia dan sebagainya. Maka sama juga dengan kebenaran. Kita buat sesuatu kebenaran, tiba-tiba ada orang tak suka, maka itu jangan bimbang, kerana iaitu kebenaran itu Allah Subhanahu wa taala sentiasa bersama. Qala musannifu rahimahullahu taala, dan jika tiada engkau ketahui adakah perbuatan itu dibenci mereka itu atau tidak, maka tilik oleh pada dirimu. Disuruh tilik pada diri kita. Tu ada takut ada kesilapan diri kita apa ke, kena tengok. Jika ada perbuatan itu benci padamu, nescaya pada mereka pun benci. Jika ada perbuatan itu benci padamu, yakni kita buat benda yang baik, tiba-tiba ada orang benci juga, maka nescaya mereka pun benci. Itu jika ada perbuatan itu benci pada dirimu, nescaya pada mereka itu benci. Maknanya kalau pada diri kita ni, kita rasa dah perbuatan baik kita buat ni, tapi rasa macam tak betul, kita ragu-ragu. Maknanya rasa hati kita tu rasa tak molek, rasa perbuatan kita ni tak molek, maknanya perbuatan benci pada diri kita ni tak molek. Kita buat perbuatan baik tapi rasa macam tak baik, dan kita tahu ataupun kita tahu perbuatan ni memang tak baik sungguh, tapi kita nak buat jadi baik, nescaya pada mereka itu pun jadi benci. Jadi orang pun jadi benci perbuatan tu, kerana hati sama-sama hati itu bersaudara. Hati ni nurani, hati manusia ni dia berbeza. Kalau ilmu tasawuf panggil dia Allah Ta'ala beri suatu panggil, dia dapat menilai di antara satu sama lain, dia dapat baca antara satu sama lain. Hati ni nurani tu orang panggil, sebab tu dikatakan ada pandangan musyahadah tu dalam kitab tasawuf. Bila ada perkataan musyahadah, itu menunjukkan bahawasanya musyahadah ni maknanya pandangan mata hati. Jadi hati manusia ni dia ada pandangan mata hati dia sendiri.
Malaikat iaitu orang yang rajin buat ibadah ni, Allah Ta'ala beri lebih lagi. Pandang mata hati dia curah sampai ke naik ke maqam kasyaf. Tu maqam kasyaf ataupun ahli kashfi, ahli orang kasyaf. Allah Ta'ala beri dia nampak sedih sebalik takbir tu. Sebab hati dia, permulaan dia tu dia ni baik tu hati dia tu. Tetapi ada pun hati manusia ni bila dia tidak isi dengan kebaikan, ketaatan ni, dia hanya berhenti sakat tu saja. Hanya tak boleh nak baca kebaikan hati tu, kebaikan hati sesama hati tu, hati manusia tu. Dan jika ada engkau itu soleh, tiada benci hatimu, jika engkau soleh, orang baik, tiada benci hatimu yang demikian itu. Yang demikian itu mana? Jika hati kita baik, tiba-tiba tak ada orang benci, tiada benci hatimu yang seperti itu, seperti yang demikian itu, yakni seperti manusia benci juga ni, maka tilik olehmu akan perangai segala manusia. Jika ada perbuatan yang demikian benci hati yang kebanyakan mereka itu, maka jangan engkau perbuat. Jadi kalau kita orang baik, kita mengerjakan kebaikan dah, tiada dibenci, tiba-tiba tak ada orang benci pada kita ni, yang demikian itu, seperti demikian itu maknanya demikian itu, yakni rojok kepada manusia benci. Kita buat kebaikan dah begini-begini, tiba-tiba ada orang yang benci juga, maka kamu tilik akan perangai segala manusia. Maka kita tilik pada perangai manusia macam mana, keadaan manusia tu macam mana, dia ni betul ke tak, betul atau tidak. Kalau dia betul perbuatan dia tu, maka kita teruskan dengan amalan yang baik. Jika ada perbuatan yang demikian itu benci hati kebanyakan mereka itu manusia, jika kita buat suatu kebaikan, tiba-tiba ada orang benci, orang bukan seorang dua, kebanyakan orang benci belaka ni, perbuatan kita baik tapi kebanyakan orang benci, ada tak kena, maka jangan engkau perbuat. Ya demikian itu perbuatan demikian itu, yang perbuatan baik itu pada hak mereka itu, pada hak yakni pada sisi mereka itu. Maknanya kalau orang tak suka dah perbuatan baik kita ni, bukan seorang dua, ramai tak suka ni perbuatan kita ni, ada keadaan baik, maka jangan kita buat pada hak, yakni pada indil, pada mereka. Hak dengan makna indi, dengan di sisi mereka, tak usah buatlah. Inilah neraca ataupun panggil cara yang terlebih adil pada timbang dengan dia segala manusia, supaya seimbang, supaya tak jadi permusuhan ke apa ke. Itu yang disebut oleh para ulama berkaitan dengan cara adat sesama muslim, sampai dia halusi sekali begitu, gini. Itu yang disebut oleh para ulama. Qala musannif rahimahullahu taala, syahdanun, tambahan kata. Habis makna syahdanun ni tambahan kata, dia nak lari poin lah. Poin tu nak lari tak lain pula. Tadi sebuah adab sesama Islam, sesama muslim, maka dia nak masuk adab lain pula. Setengah daripada adab murid yang lazim baginya, yang selalu lazim ni, yakni selalu, bahawa jangan berajar ia melainkan jangan belajar ia melainkan ilmu yang bermanfaat. Maka ilmu yang bermanfaat itu yang jadi bertambah takut akan Allah Ta'ala, dan bertambah bencimu kepada dunia, dan bertambah pengetahuanmu akan jahat dirimu. Tiada engkau dapat yang demikian itu melainkan ilmu tasawuf jua. Tiada lain. Inilah ilmu yang selalunya engkau karam segala umur yang panjang mengajar dia, dan jangan engkau yakni memadai dengan banyak engkau ketahui akan dia, kerana manakala bertambah ilmu nescaya bertambah takut akan Allah Ta'ala, dan takut itu adalah pembendaharaan segala kebajikan yang membawa kepada syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syahdan. Adapun setengah daripada adab murid yang lazim baginya, bahawa jangan
belajar dia sesuatu ilmu melainkan ilmu yang bermanfaat. Adab kepada murid yang nak menuntut ilmu ni, kita nak cari ilmu di mana saja, pertama sekali kena cari ilmu yang bermanfaat pada diri kita. Ilmu agama tu yang beri manfaat pada kita ni. Ilmu manfaat ni ilmu yang memberi manfaat pada dunia dan akhirat kita. Kalau ilmu dunia tu sudah tentulah orang buat sesuatu urusan dunia tu ni nak dapat keuntungan. Tak ada orang buat urusan dunia ni, kerja di atas dunia ni tak beruntung, tak ada. Semua nak cari keuntungan. Tu dia kadang-kadang nak untung lagi. Banyak tu urusan dunia. Jadi urusan ilmu agama ni, bila kita belajar, mesti kita menuntut ilmu yang bermanfaat. Yang selalu apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar semua. Ini Allah inni as'aluka ilman nafi'a. Hei Tuhanku, aku memohon kepada ilmu yang manfaat. Doa semua. Sebelum kita nak belajar ilmu, nak belajar ilmu, nak mendengar ilmu, baca semua. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ataupun rabbi zidni ilma, rabbi zidni ilma fahma. Tu minta semua dengan Allah. Ataupun Allah fakihna fid din wa alimna ta'win. Tu boleh juga. Allah maftah alina futuhal arifin. Boleh juga. Allah maftah alina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wal ulama'il amilin wa hafzal mursalin. Allah maftah alina futuhal arifin. Minta dengan Allah futuhal arifin. Biar kita duduk dalam majlis ilmu ni, Allah Ta'ala beri suatu pembukaan futuhat. Futuhat ni suatu pembukaan akal kita ni, al-arifin, orang yang bijak pandai. Seperti mana para kekasih-kekasih Allah di kalangan para nabi-nabi, para ulama. Futuhat al-arifin, orang yang arif mengetahui. Biar begitu duduk dalam ilmu, dalam majlis ilmu, minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala begitu. Ada pun kalau kita tak baca, kita dengar orang baca, maka kita aminkan. Amin. Minta Allah maftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin. Ya Allah, zuqna, rezeki olehmu ni, aku ni, zuqna fahman nabiyyin, kefahaman para nabi-nabi. Biar kita dapat kefahaman ni para nabi-nabi. Kita tak ambuh bila kita dapat suatu ilmu agama, tak jadi suatu kefahaman ilmu agama, tak jadi sesuatu kefahaman para nabi-nabi, menyebabkan hak yang ilmu yang agama itu dia buat jalan yang salah. Dia pergi sokong hak perkara hak tak betul, hak yang jalan yang salah. Dia ilmu agama, ilmu banyak pada diri dia, tapi duk sokong jalan hak tak betul. Duk nampak hak tu je betul. Hak yang benar tak nampak, Allah Taala tutup. Sebab dia tidak ada kefahaman para nabi-nabi. Kefahaman para nabi-nabi alaihi salatu wassalam, Allah Ta'ala ni beri luas semua pada dia. Tak lari. Sebab tu dia tidak lari, kerana dia dibimbing oleh Allah. Maka kita nak begitulah. Di saat Allah bimbing para nabi-nabi, walaupun dia maksum, tapi kita nak biar kita ikut langkah begitu. Allahumma aftah alil futuhal arifin warzuqna faman nabiyyin wal ulama'il amilin. Dan minta mendapat para ulama yang amilin, yang beramal. Wa hafzal mursalin, dan hafalan para rasul-rasul terdahulu. Hafalan pun nak tu juga, tu nak ke yang hebat juga. Tu banyak orang ulama ajar belaka. Ataupun kita baca sama tu Allah wa fahamna Sulaiman kullam ataina tu wasaqna ma'a Daud al-jibal sabina turkunna fa'ilin ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram tu. Tu kita baca semua tu sebelum tu. Tu molek juga. Jadi supaya kita dapat ilmu tu menjadi manfaat pada diri kita walaupun sedikit. Iaitu apa? Ilmu manfaat itu, maka ilmu yang bermanfaat itu yang jadi bertambah takutmu akan Allah. Itulah yang bahkan dalam kitab ada saliki yang kita baca di sini pun ada di depan sekali itu disebut dah, iaitu ilmu yang bertambah takut kita pada Allah. Al-ilmu yazidu fi khaufillah azza wa jalla. Ilmu yang semakin bertambah takut pada Allah. Tak boleh secara sekali buh lalu sikit-sikit. Biar ada ilmu ni, kita rasa main takut pada Allah. Tu. Kalau ada perasaan begitu, alhamdulillah dah, syukur pada Allah. Sedikit ada perasaan begitu, aku ni tahu dah ilmu ni, tapi
Aku dah beramal tak ada, aku dengar tak ada, aku ngajar ilmu ni. Tu kena beramal ni. Tu tak ada, aku dengar tak ada, aku ngajar misal tu. Tu ilmu ada detik dalam hati kita tu, dalam hati kita tu nak beramal disebabkan kita takut pada Allah, yakni takrib, nak semakin dekat dengan Allah. Alhamdulillah ada perasaan gitu, betul dah. Maknanya semakin nak takut pada Allah, semakin nak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan bertambah bencimu kepada dunia, yakni benci kepada dunia yang tidak memberi manfaat. Benci kepada perkara-perkara dunia yang tidak memberi manfaat pada diri kita, yang memberi manfaat pada kehidupan kita tu tak apa. Selagi kita tidak meninggal akhirat, selagi kita tidak tinggal urusan agama, tidak masalah. Ini salah satu ilmu manfaat ni, dia tak suka perkara-perkara yang membazir masa, perkara yang sia-sia, yang ni perbuatan dunia ni. Dan bertambah pengetahuanmu akan jahat dirimu, iaitu dan semakin nampak, semakin rasa pada diri kita ni, Allah, aku ni banyak kekurangan, banyak dosa, banyak ibadah kurang, banyak berzikir kurang, banyak ni kurang semua. Nampak kekurangan diri tu. Ma yazidu fi uyubika nafsika. Ilmu manfaat itu ilmu yang sentiasa nampak keaiban diri, yakni kenal diri tu. Nampak kekurangan diri, Allah, aku ni kurang ni. Bila dia nampak gitu, dia akan bertambah ibadah kepada Allah. Tiada engkau dapat akan demikian itu melainkan ilmu tasawuf. Tiada engkau dapat demikian itu, mana ilmu yang manfaat itu, melainkan ilmu tasawuf. Melainkan kena mengaji ilmu tasawuf. Tu dapat tidak kena mengaji ilmu tasawuf. Nak ilmu begini ni kena mengaji ilmu tasawuf, kena tahu bagaimana riak begini, nak jauh riak begini, sifat-sifat begini dalam kitab Penawar Hati tu. Tu kena tahu, kena mengaji ilmu tasawuf. Melainkan ilmu tasawuf juga tiada lain, tidak lain, tak ada ilmu lain. Ilmu fiqh, ma yusahitu ta'atan, ilmu yang nak mensahkan ketaatan kita kepada Allah, betul sah semayang. Ilmu tauhid, ilmu nak mengesahkan Allah. Ilmu tasawuf ialah ilmu nak menyucikan hati kita ni. Inilah ilmu mana? Inilah yakni ilmu tasawuf ni, ilmu yang sayugia, semoleknya, sayugianya, sebaiknya engkau karangkan segala umur yang panjang, itu mengajarkan dia, ataupun dalam kitab lain sebut mengajikan dia, iaitu karam, yakni biar kita selalu, karam ni maknanya bahasa orang orang lama, dia maknanya karang tu ya kita mabuk situ, biar mengaji ilmu tasawuf ni sampai kita ni, sampai panjang umur, sampai selagi ada umur ngaji semua ilmu tasawuf ni. Jangan orang panggil ngaji ilmu tasawuf begini, tapi ada kena dengan zahiriyah, ada jadiah. Imam Syekh Junaid Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala menyatakan, yang mengasah ilmu tasawuf tu, dia kata kalau orang tu dia mengaji ilmu tasawuf, lalu pada zahirnya tidak kena pada syariat, jagalah dia bermasalah tu. Tak kena pada syariat. Sebab ulama makam yang hebat-hebat pun, yang hebat-hebat walaupun dia tinggi makam dalam ilmu tasawuf, syariat dia akan jaga. Ibarat ulama buat misal beginilah, ilmu tasawuf ni ilmu injing. Syariat tu fiqh. Kereta body tu panggil syariat. Enjin tu dikatakan hakikat, ilmu tasawuf lah. Syariat tu ilmu fiqh, body. Ada kalau enjin comel dah, enjin comel kemah, tu ilmu hakikat, ilmu tasawuf kemah begini. Tapi syariat dia fiqh tak tahu benda, semayang tak betul ni, macam mana nak molek enjin? Macam begitu juga kereta enjin comel kemah, enjin tinggi, sisi pun tinggi enjin dia ni, tapi body situ tapung, situ koyok gitu tak betul. Macam mana?
pandangan orang tu, ataupun nak berjalan pun tak sedap. Sakut habis kereta orang lain. Kerana sebab apa? Sebab syariat dia tak betul tu. Syariat dia buat misal seperti dia itu body kereta. Hakikat dia buat misal seperti enjin kereta. Maka begitulah. Kalau ilmu tasawuf ni dia katakan sebagai ilmu hakikat. Hakikat. Ni kadang-kadang orang setengah-setengah tu dia mengaji ilmu tasawuf. Dia mengaji ilmu tasawuf ni bagus dah. Tapi kadang-kadang dia cakap ala tinggi. Cakap ala tinggi. Dia kait bohnya. Dia kata comel bohnya tu. Tu. Dia kata comel bohnya tu. Dia kata Tuhan ke bodoh. Tuhan ke bodoh. Buahnya ni kamu nak makan. Sedap dia. Dia cakap ala tinggi. Tu. Ataupun tak pilihan raya. Dia kata Tuhan ke bodoh saya. Kena pakai Allah. Tu pakai Allah dia kata. Kena pakai Allah. Kata pakai Allah. Pakai apa pula? Pakai Allah. Pakai iaitu orang yang nak memperjuangkan agama Allah lah. Sedap cakap tinggi. Tu. Kadang-kadang bila dia cakap tinggi gitu, kita tengok syariat dia, kita bukan. Kita kata comel. Tu. Comel baguslah, istiqamah, pakai serban besar gini comel, ni sunnah Nabi sallallahu bagus. Tu. Dia kata kita macam saya dah heran kerana kita nampak Allah di depan. Allah yang melindungi pakai yang sunnah ni. Tu. Ni bahaya. Betul lah tu, tapi tak boleh bercakap tinggi begitu. Sebab tu kadang-kadang kita perhati orang jenis cakap ilmu tasawuf tinggi-tinggi ni, cakap kelah-kelah. Kadang-kadang kita tengok dia akan konon, dia akan jadi tak lain juga. Beza kalau orang ilmu tasawuf sungguh, dia akan jadi macam kura. Dia akan jadi macam kura. Kalau ilmu tasawuf tu tinggi sungguh dalam diri dia tu, dia akan jadi macam kura. Kura ni macam mana? Kura ni dia telur di tepi batas, sutir-sutir, senyap aja senyap. Orang ilmu tasawuf ni tak stabil dalam hati dia ni, dalam diri dia ni seperti ayam kapung, dia telur kan. Kapung ni bising. Katok bunyi. Tu bising bangun. Telur sutir je. Bising kapung. Ibarat begitulah. Orang ilmu tasawuf ni tak betul mana dalam hati dia ni, syariat dia tak bukan. Kadang-kadang dia cakap ilmu tasawuf ni tinggi. Tinggi, hebat. Orang tengok dia, tu bisa dia cakap ni. Cakap bisa dengar. Tapi ni sebuah amal, ni sebuah ibadah dia, dah cetong. Syariat fiqh dia tu, dah cetong. Ni bahaya. Maka begitulah misal. Orang yang betul-betul nurani hati, penuh dengan kesucian ilmu tasawuf, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan jaga dia. Sebab itulah Al-Imam Syekh Junaid Al-Baghdadi yang mengarang kitab ilmu tasawuf tu, dia kata apa? Seorang tasawuf itu ialah seperti awan yang meneduh semua orang. Ibarat awan yang teduh. Tu ilmu tasawuf ni, orang yang ada betul pada diri dia, dia akan meneduhkan orang. Dia tak cakap hebat-hebat, tak cakap tinggi-tinggi begini, cakap tenang je. Itu ilmu Syekh Junaid kata. Apa lagi? Dia kata orang yang betul-betul ilmu tasawuf yang ada pada diri seseorang itu, dia seperti air hujan yang menyerang apa sahaja yang duduk di bawah dia. Itu ilmu tasawuf yang tinggi. Orang yang ada ilmu tasawuf betul dalam diri dia, dia seperti air hujan yang menyerang apa sahaja yang di bawah dia. Air hujan, kalau kita tengok hujan, barang pokok ke, orang ke, kayu, rumah ke, apa, binatang ke, habis dia siram. Maka begitulah ilmu tasawuf yang betul-betul dalam hati manusia, dia akan memberi kebahagiaan pada seorang. Dia akan mentenang hati dia, orang tengok pun. Orang yang memberi keamanan kepada orang. Tak cakap tinggi-tinggi, hebat-hebat gitu. Itu tak. Apa lagi? Seperti mana juga kata Syekh Junaid Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, iaitu orang yang ilmu tasawuf tinggi ni, hebat ni, dia seperti tanah menerima saja yang duduk di atas dia. Dia seperti tanah. Ilmu tasawuf tinggi ni betul ni,
dia seperti tanah, dia menerima apa saja barang yang duduk di atas dia, pokok ke orang, ke itik ke orang tak kira, dia menerima saja. Itu ilmu tasawuf. Sebab itulah dia dalam kalam dia menyatakan, seandainya aku tahu ilmu yang lain lebih tinggi daripada ilmu tasawuf, nescaya aku akan menuntut dia sekalipun hal keadaan aku mengangkok. Tu kata Syekh Junaid Al-Baghdadi. Hebat kata-kata dia. Dia kata kalulah aku tahu dia ada lagi ilmu yang lebih tinggi daripada ilmu tasawuf, nescaya aku akan cari hal keadaan mengangkok sekalipun mengangkok, sekalipun aku nak cari juga ilmu tasawuf ni. Menunjukkan Syekh Junaid ni Al-Baghdadi rahimahullah taala menunjukkan ilmu tasawuf ni bukan ilmu atas buah saja, ilmu yang al-jawarih, bila amal al-jawarih mesti dipersembahkan dengan jawarih. Kalau cakap sedap saja gini ataupun pakai yang nampak hebat saja tapi akhlak tak ada, pekoh pun tak jadi, maka ini bahaya. Ini bahaya. Ataupun cakap sedap. Tak ada pun kalau dia nak beramal ilmu tasawuf dengan bagus, lalu dia iltizam, mujahadah, duk lawan semua nafsu dia, lalu di saat itu dia menghidupkan hati dengan zikrullah, dengan mujahadah ni, dia jaga pula perkara anasir-anasir yang jahat yang nak menyerang pada dia ataupun dia nak menyerang pada orang lain, maka itu dah masalah. Ni hak yang kita takutnya, cakap ilmu hakikat tinggi-tinggi. Tu cakap, orang cakap pasal insanul kamil, dia cakap insanul kamil juga. Orang cakap pasal nafsu mutmainnah, dia cakap ilmu nafsu mutmainnah juga. Bila orang cakap fana, dia cakap ala kefana juga. Tu apa tahap. Awak nampak tak siapa tu? Siapa mari tu? Awak nampak tak duduk atas jalan mari tu? Saya kata kereta. Kereta lah saya nampak. Allah yang bergerak tu. Tengok tu. Bila kita perhati dia semayang, Allah ada. Dia tak pukang sekali mayang tu. Ni mabuk. Orang panggil mabuk. Kononnya ada juga satu lagi jenis dia buat fana. Buat fana waktu sedar cakap tu. Bila orang kata orang panas dah ni, panas dah ni, neraka Allah sedang turun di atas muka bumi ni. Tu cakap bisa tahu pinjam alung, pinjam gini, tahu perbuatan syariat tu ditabukanlah, boleh dikatakan auzubillah. Kita tak begitu. Kita nak mengaji ilmu tasawuf ni seperti mana disebut dalam kitab ni. Dia kata biar kamu makadam, yakni seolah kalau kapal kau dia karang duduk dalam laut, dia tergelam terus. Maka begitulah seumur hidup kita, selagi kita hidup, biar kita mengaji semua ilmu tasawuf ni. Dan jangan engkau pada akan dengan banyak engkau. Jangan kita berasa memadai, pada yang memadai dengan banyak ilmu. Walaupun kita sudah banyak ilmu sekalipun, ilmu tasawuf ni kena ngaji juga. Kena tahu juga. Walaupun hak tula pun ilmu tasawuf ni bab pada menyatakan telinga, bab menyatakan syukur, bab menyatakan sabar, bab menyatakan takdir, ngaji semua. Walaupun banyak, ni pesan sini. Kerana ilmu tasawuf ni dia dapat mencatah. Kalau keladi tinggi-tinggi itu, tasawuf tu adalah parang kita catat. Jadi ar-riya ni kekotoran jiwa ni, panggil istilah ar-riya ni dia masuk dalam jiwa manusia ni. Dia akan membuat kekotoran jiwa manusia. Maka yang menghalang kekotoran manusia, kekotoran ar-riya itu, untuk nak catah kekotoran dalam jiwa ini, maka tidak lain tidak bukan ilmu tasawuf lah yang kita tahu. Tak boleh ni boleh, tak boleh, tu dengan tepi tu panggil sebagai mujahadah. Batulah wali-wali Allah, dia bersuluk, dia berzikir, dia bermacam-macam lagi. Sebab bukan senang
nak mendapat qalbin salim, hati yang saling ni. Sebab hati kita disekelilingi semua dengan kekotoran jiwa begini, ni sebuah pandangan orang, begini, ni syaitan lagi begini-gini. Itu sebab itulah disuruh mengaji ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini adalah setinggi-tinggi ilmu tasawuf kerana dia merupakan ilmu akhlak, dia merupakan ilmu adab. Itu di antaranya disebut oleh para ulama. Qala musannif rahimahullah taala, kerana manakala bertambah ilmu ni saya bertambah takut pada Allah. Bila tambah ilmu banyak semakin takut pada Allah dan takut pemendaharaan, tempat simpan segala kebajikan. Bila kita ada sifat takwa, sifat takut pada diri kita, maka ibarat itu segala kebajikan itu akan bawa masuk, akan hadir pada diri kita, menyebabkan kita dibawa kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan adalah orang yang alim ini terlebih besar martabatnya. Al-ulama warasatul anbiya, dan sebenarnya bermula ulama itu mengambil pusaka pada nabi-nabi. Dan adalah orang yang alim ini, itu kita boleh tiru sini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ini menjadi manfaat pada kita semua. Mudah-mudahan Allah SWT sentiasa merahmati kita dan sentiasa menetapkan kita dalam kebaikan dan rahmat Allah. Mudah-mudahan kita sentiasa mendapat keberkatan hidup daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali ini dulu, wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-'azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akina bit taqwa wa min bil 'afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.